KPM. Wah, tak sangkalah Didik TV KPM sekarang ni dah ada muzium sendiri. Sekarang ni Irfan tengah tengok rumah tradisional di Malaysia. Yang ini rumah ni, rumah apa Tapi ada tingkat. Kalau rumah yang ini, ada tangga pula. Rasanya rumah kita nampak dekat kampung lah. Tak api. Sekejap. Ni rumah apa? Tak pernah nampak dah sebelum ni. Macam besar je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Irfan nama saya. Saudara Irfan. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Okey, saya sebenarnya tertarik melihat kepada rumah yang cantik dekat belakang ni. Boleh tuan jelaskan? Yalah, selamat datang pertamanya saya ucapkan ke Didik TV KPM, Muzium Didik TV KPM ini. Dan sebenarnya apa yang Irfan lihat ini adalah antara rumah tradisional yang terdapat di Malaysia. Wah, nampaknya Irfan tertarik dengan yang ini ya. Betul. Apa namanya? Sebenarnya ini ialah rumah Sri Saleh Wangeng. Sri Saleh Wangeng? Pernah dengar tak? Tak pernah. Tak pernah dengar. Dan ini merupakan bahasa lain. Bahasa mudahnya ialah rumah Bugis yang terletak di kampung Sungai Kuali, Kukup, Pontian, Irfan. Johor. Ya, dan usianya sudah hampir 65 tahun. Lama Dibina dah pada tu. tahun 1935. Dan penduduknya sendiri sudah hampir 74 tahun mendiami kawasan ini. Dan Irfan pernah tak sampai ke Taman Negara Tanjung Piai? Belum lagi tuan. Belum. Kalau Irfan ke sana, pasti mudah Irfan akan menemui rumah tradisional ini. Dan nampak di depan ni juga kita ada, ini adalah salah satu contoh rumah perak. Rumah perak? Dan ini rumah Melaka. Baru Irfan tahu. Dan saudara nak lihat lebih banyak lagi rumah tradisional? Oh, dekat sana ada rumah perak? Ada. Jom, ikut saya ke sana. Terima kasih tuan. Oh, dekat sana rumah apa pula? Sana ada banyak lagi. Oh, ya ke? Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Abang Irfan doakan agar semua dalam keadaan yang baik dan ceria, bersedia untuk kelas kita pada hari ini. Dan tentunya kita bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Akilul Nazar Arba'in dari SMK Kelapa Sawit, Kulai, Johor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik Irfan? Apa khabar Irfan? Sihat alhamdulillah. Berjumpa Bertemu lagi betul di Cikgu dalam nampak Didik saya TV kat KPM. hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Okey Irfan. Ya, saya. Kalau tidak dipecahkan luyung, mana kan dapat sagunya? Kalau tidak budaya disanjung, pasti ia tidak akan lenyap di telan dunia. Sebab tu saya berpakaian pada hari ini akan kena dengan topik yang akan saya ajar pada hari ini Irfan. Baik, kita simpan dulu. Ya, Dan sekarang ni Irfan nak persilakan pula Cikgu. Kita punya jurubahasa isyarat. Kita silakan Cikgu Nabila Ilyas atau Yahaya dari SMK Sungai Layar Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami untuk episod kali ini. Baik, berbalik kepada Cikgu sendiri. Di mana kita nampaknya Cikgu sedang pakai satu pakaian lengkap tradisional. Tapi sebelum itu nak tahu juga, kita ada murid-murid ke hari ini Cikgu? Ada Irfan. Hari ini saya bawakan bersama kita di dalam Google Meet. Kita ada 4 orang murid Irfan. Baiklah, saya kenalkan. Jom kita bersama dengan murid yang pertama. Kita ada Kaisara. Kaisara, kenalkan diri awak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Batrisha Kaisara binti Muhammad Faizal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Baiklah, Batrisha Kaisara. Seterusnya, kita ada murid yang kedua, Amir. Amir, boleh kenalkan diri? Amir, boleh buka mikrofon dulu? Abang Irfan tak dengar lah suara. Baik, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Azim bin Muhammad Norizal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Terima kasih Amir Azim. Seterusnya kita ada Fakihah. Fakihah, boleh kenalkan diri awak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Fakihah dari SMK Kelapa Sawit. Dan murid yang keempat kita ada Syahif Irfan. Ya Syahif, kenalkan diri awak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syahif Azim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit.
Baiklah, terima kasih Syahif. Inilah 4 murid yang akan bersama kita sepanjang sesi pembelajaran pada hari ini. Baik, Cikgu. Nampaknya kita hari ini akan fokuskan kepada mata pelajaran bahasa Melayu. Betul, tetapi Irfan. apakah fokus topik kita pada hari ini? Okey, Irfan, pada hari ini topik pembelajaran kita adalah unit 14 Bahasa Melayu Tingkatan 2, iaitu segalanya bermula di sini, Irfan. Nak tanya Cikgu, apa maksud segalanya bermula di sini? Sebab itu, Irfan, kenapa saya berpakaian seperti ini hari ini? Kita kena ingat, Irfan, sebenarnya segalanya bermula di sini adalah menjurus kepada asal-usul sesuatu kejadian itu, Irfan. Jadi, kita dalam proses pembesaran kita atau proses kemajuan negara kita sendiri, kita perlu ingat di mana asal-usul kejadian sesuatu perkara itu, Irfan. Baik, Cikgu. Ya. Okey, kalau kita dah tahu maksudnya, apa kata itu, teruskan kelas kita dengan Cikgu hari ini. Silakan. Baiklah, terima kasih Irfan. Baik, murid-murid di rumah dan di dalam Google Meet, fokus kita pada hari ini iaitu segalanya bermula di sini, dan slot kita yang pack segmen yang pertama kita rujuk kepada rumahku, syurgaku. Baiklah, sebelum saya teruskan lagi, saya nak bertanya dulu kepada murid-murid yang ada di dalam Google Meet. Apakah yang mereka faham dengan perkataan rumah itu, Irfan? Baik. Ada tak mana-mana murid yang boleh bantu saya untuk menjawab soalan ini? Silakan. Izinkan saya mencuba, Cikgu. Ya, silakan. Azim. Pada pendapat saya, rumah ialah tempat untuk berteduh dan meluangkan masa bersama keluarga. Okey, itu Terima kasih. jawapan yang Amir Azim berikan. Rumah ialah tempat untuk berteduh dan meluangkan masa bersama keluarga. Seterusnya, mungkin ada pendapat daripada murid yang lain. Silakan. Apa lagi fungsi rumah? Izinkan saya mencuba, Cikgu. Ya, Kaisara. Silakan, Kaisara. Pada pendapat saya, rumah ialah tempat tinggal, tempat untuk berehat dan tempat untuk mengeratkan silaturahim. Baiklah, itu jawapan yang diberikan oleh Kaisara. Rumah, tempat tinggal, tempat untuk mengeratkan silaturahim. Sama seperti Amir Azim. Jadi, jom kita lihat apa sebenarnya rumah mengikut tafsiran Kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat. Jadi dapat kita lihat di sini ada beberapa maksud. Yang pertama, Irfan, kita boleh lihat bangunan untuk tempat tinggal. Baik. Maksudnya jelas kita nampak rumah itu ialah tempat seseorang atau sekumpulan mendiami kawasan tersebut. Dan yang kedua, sebarang bangunan secara umum ataupun gedung. Okey, ada juga yang dikatakan sebagai rumah ini satu tempat untuk menyimpan sesuatu barang. Okey, ataupun store, bahasa mudah dia lah. Okey, seterusnya, yang ketiga, pasukan atau kumpulan dalam olahraga di sekolah. Ini sedia maklum, murid-murid paling senang tahu. Dekat sekolah masing-masing ada rumah sukan, rumah merah, rumah biru, rumah hijau, rumah kuning. Jadi itu adalah maksud rumah bagi dalam bidang kesukanan. Dan yang keempat, rumah ini juga boleh ditafsirkan dalam bidang matematik, iaitu merujuk kepada rumah angka, bahagian di dalam susunan angka. Kalau murid-murid di dalam Google Meet dan di rumah tahu bahawa rumah dalam matematik itu kita ada rumah sa, rumah puluh, rumah ratus. Betul ya, Irfan ya? Ini rumah mengikut Kamus Dewan. Dan mari kita lihat apa tafsiran rumah itu sendiri menurut takrifan menurut buku teks muka surat 85 tingkatan 2. Rumah ditafsirkan sebagai tempat untuk kita berlindung daripada panas, matahari dan hujan ribut. Rumah juga menjadi tempat untuk melepaskan lelah setelah seharian bekerja, yang mana rumah ini menjadi untuk tempat kita membina keluarga yang bahagia, sesuai Irfan dengan kata-kata yang selalu kita dengar, rumahku, syurgaku. Jadi di situ jelas maksud perkataan rumah yang ingin diterangkan, yang mana hari ini kita akan tengok rumah apa, kita akan tengok sebentar lagi. Jadi inilah dia, Irfan, pada hari ini murid-murid di dalam Google Meet dan di rumah juga akan melihat bagaimana kita kupas isu berkaitan rumah tradisional ataupun rumah moden. Sebelum itu, saya nak tanyalah murid-murid dalam Google Meet ni. Ada tak sesiapa yang boleh berikan contoh yang berkaitan dengan rumah tradisional yang terdapat di Malaysia? Silakan, siapa yang nak mencuba? Siapa nak kongsikan, boleh angkat tangan dan berikan jawapan. Silakan, ada murid cikgu. Ada siapa-siapa yang nak mencuba? Apa yang dikatakan dengan rumah tradisional? Contoh rumah tradisional. Contoh rumahnya. Ada siapa nak cuba? Baiklah, mungkin saya memilihlah. Mungkin pilih siapa? Saya memilih Kaisara. Boleh bantu saya Kaisara, berikan beberapa contoh rumah tradisional yang awak tahu ada di Malaysia. Izinkan saya mencuba, Cikgu. Silakan, Kaisara.
Antara rumah yang terdapat di Malaysia ialah Rumah Panjang Orang Ulu, Rumah Agam Peranakan dan Rumah Bugis di Johor. Baiklah, terima kasih contoh. Kak Sarah. Itu antara contoh ya Irfan, dan kita boleh lihat sebenarnya di depan kita sendiri ada contoh rumah tradisional, Betul. rumah Melaka Dan rumah perak. Ya, betul sekali. Dan bila kita hendak lihat pula apakah perbandingan dengan rumah moden, rumah moden kita ada kepelbagaian jenis rumah. Yang mana rumah moden ini sebenarnya dipengaruhi oleh seni bina daripada barat, Irfan. Baik. Okey, baiklah. Dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, sebenarnya kita hendak menyelesaikan masalah di mana kemahiran mendengar dan bertutur ditekankan dalam sesi pembelajaran ini, dan murid-murid perlu menyelesaikan masalah. Sebelum itu, saya nak tanya, apa sebenarnya itu masalah? Ada tak murid yang nak berikan pendapat berkaitan maksud masalah itu? Silakan. Cikgu, izinkan saya mencuba. Ya, Fakihah. Silakan Fakihah. Pada pendapat saya, masalah ialah suatu perkara yang memerlukan penyelesaiannya atau suatu keadaan yang mempunyai kesukaran. Baiklah, terima kasih Fakihah. Itu maksud masalah yang cuba diberikan oleh Fakihah sebentar tadi, Irfan, yang mana Fakihah ingin tahu bahawa masalah ini adalah perkara halangan yang perlu diselesaikan. Betul. Jadi bagaimana proses masalah ini perlu kita lakukan? Apa langkahnya? Okey, jadi saya kongsikan 3 langkah utama, iaitu yang pertama, setiap masalah ini kita perlu fahami maklumat yang diberikan dahulu dan kenal pasti apa sebenarnya masalah yang timbul daripada perkara tersebut. Seterusnya, kita akan melalui proses jelaskan masalah tersebut. Bila masalah tersebut berlaku, mengapa masalah tersebut berlaku perlu dijelaskan, dan proses yang terakhir ialah memberi cadangan penyelesaian kepada masalah yang berkesan. Maksudnya penyelesaian masalah itu diberikan secara berkesan. Bagaimana proses masalah ini diselesaikan berdasarkan masalah yang dinyatakan tadi, Irfan. Baik, itulah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan kita. Terima kasih Cikgu. Betul, untuk perangan di segmen ini. Itulah pengenalan bagi topik kita berkenaan dengan Rumahku Syurgaku. Tapi untuk ini kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah rendah Didik TV KPM. Sekarang kita sedang belajar mengenai Bahasa Melayu tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Akil. Ya, Jadi, terima Cikgu, kasih, Irfan. untuk segmen kali ini, apa pula wadah perbincangan kita? Baiklah Irfan, terima kasih bertemu kita lagi dalam rancangan Didik TV KPM. Dan bagi segmen kali ini, Cikgu akan bincangkan tentang satu topik, iaitu berkaitan, jom kita lihat, rumah tradisional warisan Nenda. Mengapa tajuk ini dipilih? Kerana sebelum ini kita mempunyai terlalu banyak reka bentuk seni bina rumah Melayu, Irfan, yang perlu kita kongsikan kepada murid-murid di dalam Google Meet maupun murid-murid di rumah. Kadang-kadang mereka tidak pernah melihat, apatah lagi mengenali rumah-rumah tradisional ini, Irfan. Baiklah, murid-murid di rumah juga atau di dalam Google Meet boleh rujuk buku teks muka surat 85, buku teks Bahasa Melayu tingkatan 2, yang mana tajuknya ialah Rumahku Syurgaku, rumah tradisional. Apa itu rumah tradisional? Pada kali ini, kemahiran yang dinilai ialah kemahiran mendengar dan bertutur, Irfan. Mendengar dan bertutur? Ya, jadi proses pembelajarannya, Irfan, akan bermula dengan proses mendengar rakaman audio. Baik. Seterusnya, murid-murid akan didedahkan kepada soalan-soalan yang berkaitan audio, dan murid-murid perlu mencari maklumat yang diperlukan. Okey, sebagai langkahnya, saya akan berikan yang pertama. Ini antara soalan-soalan yang akan diajukan. Murid dikehendaki menjawab soalan yang berikut. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri yang terdapat pada seni bina rumah tradisional. Yang kedua, nyatakan masalah atau kekurangan hasil binaan rumah tradisional. Dan yang ketiga, cadangkan cara-cara untuk mengatasi masalah yang dinyatakan pada bahagian
yang kedua. Jadi saya harap murid-murid di dalam Google Meet dan juga murid-murid di rumah dapat menyediakan kertas kosong untuk membuat catatan. Pastikan anda mendengar audio rakaman tersebut dengan teliti bagi mengeluarkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Jadi, murid-murid dalam Google Meet, adakah anda sudah bersedia? Dah bersedia belum? Kalau dah bersedia, tolong angkat double thumbs up, saya nak tengok semua. Angkat sikit. Okey, nampaknya semua dah bersedia, cikgu. Okey, boleh kita mulakan? Silakan. Jadi, murid-murid diberikan masa 3 minit untuk mendengar audio yang telah cikgu sediakan. Mari kita dengarkan. Dengar rakaman audio berikut dengan teliti, kemudian jawab soalan yang diberikan. Rumah tradisional Melayu. Rumah tradisional di Malaysia bukan sahaja mempunyai keunikan tersendiri, malah melambangkan kehalusan seni bina setiap kumpulan etnik tersebut. Setiap rumah tradisional mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Walaupun bentuk rumah kampung tidak sama seperti reka bentuk rumah moden, namun ciri-ciri keselesaan tetap dititik beratkan sejak dahulu lagi. Rumah tradisional Melayu mengambil kira faktor budaya, iklim setempat, teduhan, pengudaraan dan pencahayaan. Bumbung rumah tradisional Melayu terdiri daripada bumbung tetap. Ia kemudiannya berubah kepada bentuk limas atau turut dikenali sebagai bumbung Belanda selepas kedatangan penjajah. Bentuknya pula sentiasa condong kerana sesuai dengan iklim tropika yang panas. Kehalusan seni masyarakat Melayu turut diterapkan dalam konsep reka bentuk rumah kayu cantik ini. Papan cantik berukir atau cucur atap diletakkan di sepanjang tepian bumbung untuk memperindah,kannya. Bahan binaan rumah tradisional terdiri daripada bahan semula jadi, termasuklah kayu dan buloh. Tempat-tempat kediaman sering dibina tanpa menggunakan logam termasuk simen. Sebaliknya, lubang prakat dan alur digunakan untuk memenuhi unsur-unsur kayu ke dalam satu sama lain yang berkesan menjadikannya rumah pasang siap. Bahan binaan semula jadi yang digunakan merupakan penebat haba yang baik. Kebanyakan rumah-rumah Melayu yang dibina sebagai rumah panggung. Ciri utama rumah kampung ini kebiasaannya adalah atas tiang-tiang. Ini adalah untuk mengelakkan haiwan liar dan banjir, untuk menghalang pencuri dan untuk meningkatkan pengudaraan. Semasa di kawasan yang terletak berhampiran dengan sungai-sungai besar Sumatera dan Borneo, tiang membantu mengelakkan permukaan banjir. Kesenian rumah-rumah tradisional ini adalah sangat unik kerana ia mewakili setiap pecahan etnik alam Melayu yang terdapat di gugusan kepulauan ini. Namun, sifat fizikal yang dibina menggunakan bahan binaan ringan dari sumber setempat seperti kayu kayan, buluh, rotan, mengkuang, daun nipah dan sebagainya tidak memungkinkan rumah-rumah ini wujud sehingga ribuan tahun lamanya. Baiklah, begitulah didengarkan rakaman audio mengenai pembinaan rumah tradisional Melayu, Irfan. Betul. Jadi saya harap murid-murid dalam Google Meet dan di rumah telah membuat catatan, dan seterusnya kita akan ke soalan yang telah diberikan sebentar tadi, di mana murid dikehendaki menjawab soalan yang berikut. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri yang terdapat pada seni bina rumah tradisional. Baiklah, ganjaran akan kita berikan kepada murid-murid, ya Irfan. Boleh. Mereka yang mendapat 1 hingga 4 bintang, Irfan, kita akan berikan biji-biji guli yang kecil. Yang ada di sini. Ya. Okey. Dan jika mendapat 5 bintang, Irfan, baik, kita berikan dia 1 biji bola pimpong yang besar, Irfan. Okey, baik, faham. Dan sekarang di depan Irfan itu ada balang-balang ganjaran yang kosong. Kita lihat sejauh mana pencapaian mereka dengan tahap pengisian dalam balang tersebut. Boleh, cikgu. Jom kita mulakan. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu telah berikan ayat cadangan pemula untuk menjawab ciri yang terdapat pada seni bina rumah tradisional. Agak-agak siapa yang nak cuba menjawab soalan ini? Silakan. Izinkan saya mencuba, cikgu. Ya, silakan Kaisara.
Ciri yang terdapat pada seni bina rumah tradisional ialah bumbung rumah. Bumbung rumah tradisional Melayu terdiri dari bumbung tetap. Ia kemudiannya berubah kepada bentuk limas atau turut dikenali sebagai bumbung Belanda selepas kedatangan penjajah. Bentuknya pula sentiasa condong kerana sesuai dengan iklim tropika yang panas. Kehalusan seni masyarakat Melayu turut diterapkan dalam konsep reka bentuk rumah kayu cantik ini. Papan cantik berukir atau tutup atap diletakkan di sepanjang kawasan bumbung untuk memperindahkannya. Selain itu, ciri yang terdapat pada bina rumah tradisional adalah bahan binaan rumah tradisional terdiri dari bahan mula jadi termasuk kayu dan ulu. Tempat-tempat kediaman boleh dibina tanpa menggunakan lubang atau simen. Sebaliknya, lubang perapat dan alur digunakan untuk memenuhi fungsi kayu ke dalam satu sama lain yang berkesan menjadikannya rumah pasal kuat. Bahan binaan semula jadi yang digunakan untuk pakai penebat haba yang baik. Itu sahaja, Cikgu. Baiklah, terima kasih Kaisara. Bagus ya Irfan. Kaisara memberikan dua isi dan sangat tepat menepati bahan audio, iaitu isinya berkaitan bumbung rumah dan bahan binaan. Betul. Jadi kita berikan berapa, kerana cikgu? Orang pertama mencuba. Betul. Saya rasa saya nak berikan dia 5 bintang. 5 bintang terus, maksudnya Irfan. 1 bola pingpong akan diberi kepada Kaisara. Okey, boleh masukkan. Kaisara. Baiklah, mungkin ada rakan lain yang hendak cuba menjawab lagi satu ciri berkaitan dengan rumah tradisional ini. Silakan. Boleh kongsikan kepada kami. Okey, cikgu. Siapa yang nak cuba menjawab? Silakan. Ciri seterusnya. Saya cuba, cikgu. Ya, Syahif. Silakan, Syahif. Baik, silakan. Pada pendapat saya, ciri yang terdapat pada seni bina rumah tradisional ialah reka bentuk. Kebanyakan rumah-rumah Melayu yang dibina sebagai rumah panggung. Ciri utama rumah kampung kebiasaannya adalah atas tiang-tiang. Ini adalah untuk mengelakkan haiwan liar dan banjir, untuk menghalang pencuri dan untuk meningkatkan pengudaraan. Semasa di kawasan yang terletak berhampiran sungai-sungai besar Sumatera dan Borneo yang membantu mengelakkan permukaan banjir. Itu sahaja, cikgu. Baiklah, terima kasih Syahif. Betul ya, apa yang ditekankan ialah reka bentuk. Reka bentuk rumah tradisional sebenarnya mempunyai pengaruh daripada Kepulauan Melayu terutamanya. Jadi binaannya mempunyai tiang-tiang yang tinggi. Pada zaman dahulu Irfan atau murid-murid di dalam Google Meet dan di rumah, kita sering menghadapi kejadian banjir ataupun ada binatang buas yang mengganggu proses kehidupan mereka. Jadi sebab itulah rumah pada zaman dahulu ditinggikan. Terima kasih Syahif, dan saya beri 4 bintang kepada Syahif kerana berjaya untuk menjawab soalan yang diberikan. 4 bintang bermaksud 4 biji guli. Betul. Cikgu, ya? Okay. Baiklah, seterusnya kita teruskan murid dikehendaki untuk menjawab masalah atau kekurangan. Silakan mana-mana murid yang hendak cuba menjawab masalah yang timbul daripada rumah tradisional ini. Silakan. Apa antara masalahnya? Silakan. Ya, betul. Jika saya mencuba, cikgu. Silakan, Amir. Pada pendapat saya, kekurangan hasil binaan rumah tradisional ialah terdedah kepada risiko kebakaran. Secara keseluruhannya, binaan rumah tradisional telah menggunakan kayu sebagai bahan binaannya. Perkara luar jangka mungkin boleh berlaku seperti kejadian litar pintas. Keadaan rumah tradisional yang dibina dengan kayu yang mudah terbakar boleh menyebabkan harta benda lenyap sepantas kilat apabila kes kebakaran berlaku. Begitu juga dengan ruangan dapur masak. Selain itu, kekurangan hasil binaan rumah tradisional ialah terdedah kepada risiko repot dan dimakan anai-anai. Bahan binaan semula jadi membolehkan rumah tradisional tampak unik dan mempunyai nilai seni yang tersendiri. Namun begitu, kayu yang terkena hujan dan cuaca panas secara berterusan boleh menyebabkan keadaan kayu menjadi lapuk. Selain itu, serangga anai-anai adalah musuh utama kayu. Terutama jenis kayu berkualiti rendah yang sangat mudah serang anai-anai. Keberadaan anai-anai menjadi kekurangan utama terhadap rumah kayu.
Baiklah, terima kasih. Jawapan yang diberikan oleh siapa tadi, Irfan? Amir, cikgu. Amir. Okey, tepat sekali. Dia memberikan kekurangan rumah tradisional dari aspek yang pertama terdedah kepada risiko kebakaran dan juga kayu tidak tahan lama, mudah dimakan anai-anai. Sebelum itu, saya nak memilih seorang student untuk menyelesaikan masalah ini. Seorang pelajar iaitu Fakihah. Bantu saya untuk selesaikan masalah yang dinyatakan oleh Amir dengan menggunakan ayat pemula jawapan yang telah saya berikan. Silakan Fakihah. Tapi cikgu, untuk Amir berapa ganjarannya? Nanti kita bagi sekali. Nanti kita bagi. Boleh. Kita gabungkan sekali. Silakan Fakihah. Silakan Fakihah. Cikgu, izinkan saya mencuba? Ya. Pada pendapat saya, cara bagi mengatasi masalah kekurangan rumah tradisional ialah risiko kebakaran dapat dielakkan sekiranya pembinaan kawasan dapur rumah tradisional disentuh dengan binaan kontemporari. Contohnya, ruangan dapur yang menjadi kawasan tempat masak dibina menggunakan bahan konkrit yang tahan lasak dan tidak mudah terbakar. Bukan itu sahaja, masalah litar pintas dapat dielakkan sekiranya wayar elektrik tidak diletakkan pada kayu yang mudah terbakar. Sebaliknya, tiang kayu utama rumah boleh digantikan dengan tiang besi. Selain itu, bagi mengatasi masalah kayu repot dimakan anai-anai, sebelum proses pembinaan rumah tradisional dilaksanakan, pihak pekerja perlulah meletakkan atau menembak pes anai-anai ke bahagian dalam tanah. Perkara ini boleh mengelakkan kehadiran anai-anai ke kawasan pembinaan. Seterusnya, pemantauan berkala perlu dilakukan bagi memastikan tiada sedikit kawasan didatangi anai-anai. Bagus sekali. Itu jawapan yang diberikan oleh Fakihah menyelesaikan masalah yang diutarakan oleh Amir sebentar tadi. Jadi dengan jawapan yang diberikan, saya rasa kedua-dua murid ini boleh kita berikan 4 bintang untuk kedua-duanya. Okey, baik. 4 bintang. Dan sekarang ini saya mengucapkan terima tahniah kepada kesemua murid-murid cikgu yang berjaya menjawab soalan. Sementara Abang Irfan nak masukkan guli, apa kata kita berhenti berehat dulu. Nantikan sebelah sini hanya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Okey, Cikgu Akil. Nak tanya sikitlah. Kalau macam cikgu sendiri, apakah rumah idaman cikgu? Berapa tingkat cikgu nak ada? Ada lift ke? Irfan tanya tentang rumah idaman Betul. Dah pastinya Irfan, saya rasa saya lebih tertarik dengan rumah tradisional Irfan. Tapi memandangkan kekangan yang dihadapi pada zaman sekarang, mungkin rumah tradisional itu tidak menjadi pilihan saya, tetapi saya mengidamkan rumah tradisional kontemporari. Wah, kita modernkan rumah tradisional. Ya, ada gabungan bagi mengelakkan masalah-masalah yang pernah diceritakan sebelum sesi pembelajaran sebelum ini. Baik, cikgu. Itu dia Irfan. Jadi, bagi sesi kali ini pula Irfan, pembelajaran pada kali ini saya akan teruskan dengan, sebelum ini kita dah bawakan rumah tradisional. Kali ini kita lihat pula bagaimana rumah moden mengalami proses pembinaannya itu. Jadi, kita lihat topik kita pada hari ini iaitu rumah moden inspirasi watan. Dan murid-murid akan diketengahkan dengan kemahiran mendengar dan bertutur, mendengar audio dan menjawab soalan-soalan yang diperlukan. Okey, diingatkan murid-murid agar dapat mendengar audio dengan teliti, kemudian jawab soalan yang diberikan. Murid-murid perlulah menyediakan kertas untuk membuat catatan. Okey, antara soalan yang diberikan ialah murid dikehendaki menjawab soalan, jelaskan ciri-ciri yang terdapat pada seni bina rumah moden, nyatakan masalah atau kekurangan hasil binaan rumah moden, seterusnya berikan cara-cara untuk mengatasi masalah yang dinyatakan. Baiklah, murid-murid dalam Google Meet dan di rumah, adakah sudah bersedia? Kalau dah bersedia, angkat tazab sikit. Google Meet. Tunjukkan tazab. Murid-murid di Google Meet. Okey, jika murid-murid sudah bersedia Irfan, jom kita dengarkan rakaman audio yang telah disediakan. Mari kita dengarkan. Dengar rakaman audio yang berikut dengan teliti dan kemudian jawab soalan yang diberikan. Rumah moden. Rumah moden ialah rumah seperti banglo, teres, pangsapuri dan kondominium.
Rumah begini dibina dengan kepakaran serta teknologi moden. Rumah moden mempunyai reka bentuk yang baharu dan mengikut perkembangan semasa. Kebanyakan rumah moden dibina menggunakan bahan-bahan seperti atap genting, batu, kaca, besi, seramik, jubin dan kayu. Bumbung rumah moden terdiri daripada bumbung rata. Ia mengalami perubahan berbanding bumbung tradisional atas faktor pengaruh barat. Bentuknya pula rata dan lebih pendek agar kelihatan lebih elegan seiring dengan peredaran zaman. Ketebalan saiz bumbung rumah moden adalah lebih nipis. Kreativiti yang diketengahkan oleh para arkitek telah membuatkan pelbagai jenis rekaan bumbung rumah moden diperkenalkan. Bahan binaan rumah moden terdiri daripada campuran bahan semula jadi, batu bata dan bahan konkrit. Tempat-tempat kediaman sering dibina dengan menggunakan simen dan batu bata sebagai asasnya. Penggunaan besi juga amat dititik beratkan sebagai asas pembinaan tiang bagi rumah moden. Batu bata seramik dibuat dengan penuh badan atau mengandungi lompang melalui dan tidak melalui. Struktur berongga yang dibentuk mengurangkan berat bata dan meningkatkan ciri penebat haba dari struktur penutup dan merupakan bahan penyerap haba yang baik. Kebanyakan rumah-rumah moden yang dibina telah dipengaruhi oleh seni bina barat. Ciri utama rumah moden kebiasaannya rumah atas tanah. Pembinaan rumah terus di kawasan rata dan melalui proses pemendapan tanah bagi menguatkan asas tapak rangkanya. Terdapat pelbagai reka bentuk rumah moden seperti rumah teres, banglo, pangsapuri maupun kondominium telah menjadikan ia mempunyai kelihatan lebih elegan selari dengan peredaran zaman. Perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang canggih telah menyebabkan pembinaan rumah moden semakin digemari ramai kerana mempunyai daya tahan yang tinggi. Namun begitu, masih ada sesetengah pihak yang mengekalkan seni binaan tradisional dalam proses pembinaan rumah moden seperti ukiran kerawang pada bahagian keliling bumbung rumah. Baiklah, itu rakaman audio yang telah diberikan. Jadi kita teruskan dengan soalan kita, iaitu jelaskan ciri-ciri yang terdapat pada seni bina rumah moden. Jadi murid-murid perlu menggunakan ayat pemula jawapan yang telah cikgu berikan. Mana-mana murid yang ingin mencuba, silakan. Siapa nak mulakan dulu? Ya, kita tengok. Boleh angkat tangan dan mulakan. Soalan yang pertama. Silakan untuk menjawab ciri-ciri yang terdapat pada seni bina rumah moden. Dipersilakan, Amir. Ciri-ciri yang terdapat pada rumah moden ialah bumbung rumah. Bumbung rumah moden terdiri daripada bumbung rata. Ia mengalami perubahan berbanding bumbung tradisional atas faktor pengaruh barat. Bentuknya pula rata dan lebih pendek agar kelihatan lebih elegan seiring dengan peredaran zaman. Ketebalan saiz bumbung rumah moden adalah lebih nipis. Kreativiti yang diketengahkan oleh para arkitek telah membuatkan pelbagai jenis rekaan bumbung rumah moden diperkenalkan. Selain itu, ciri-ciri yang terdapat pada rumah moden ialah bahan binaannya yang terdiri daripada campuran bahan semula jadi, batu bata dan bahan konkrit. Tempat-tempat kediaman sering dibina dengan menggunakan simen dan batu bata sebagai asasnya. Penggunaan besi juga amat dititik beratkan sebagai asas pembinaan tiang bagi rumah moden. Batu bata seramik dibuat dengan penuh badan dan mengandungi lompang melalui dan tidak melalui. Struktur berongga yang dibentuk mengurangkan berat bata dan meningkatkan ciri penebat haba dari struktur penutup dan merupakan bahan penyerap haba yang baik. Itu sahaja.
Baiklah, terima kasih Amir. Itu jawapan yang diberikan oleh Amir Irfan. Betul. Nampaknya Amir berjaya untuk menyerap maklumat yang didengarkan dalam rakaman audio tadi. Ciri-cirinya adalah berkaitan dengan bumbung rumah dan juga bahan binaan. Jadi kita berikan Amir 5 bintang. 5 bintang bersama dengan 1 bola pimpah. Okey, dan seterusnya kita minta sesiapa boleh terangkan lagi satu ciri. Ada satu ciri yang saya dengar dalam bahan audio. Silakan siapa yang nak bantu. Apa lagi cirinya? Pak Cikgu, Silakan. ciri yang terdapat pada rumah moden ialah reka bentuk. Kebanyakan rumah-rumah moden yang dibina telah dipengaruhi oleh seni bina barat. Ciri utama rumah moden kebiasaannya rumah atas tanah. Pembinaan rumah terus di kawasan rata dan melalui proses pemendapan tanah bagi menguatkan asas tapak rangkanya. Terdapat pelbagai reka bentuk rumah moden seperti rumah teres, banglo, pangsapuri dan kondominium telah menjadikan ia mempunyai kelihatan lebih elegan selari dengan peredaran zaman. Itu saja, Cikgu. Baiklah, terima kasih Kak Sarah atas jawapan yang diberikan. Jawapan diperoleh daripada teks, iaitu berkaitan dengan reka bentuk rumah moden pada hari ini ya, murid-murid di rumah dan dalam Google Meet. Kita rumah sekarang adalah terus binaan di atas tanah. Jarang untuk kita lihat ada tiang. Jadi kita berikan Kaisara 4 bintang dahulu. 4 bintang. Boleh, tak ada masalah. Kita akan masukkan kat sini. Dan kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Murid dikehendaki menyatakan masalah yang dihadapi atau kekurangan hasil binaan rumah moden ini. Agak-agak rumah moden ada tak kekurangannya, Irfan? Irfan rasa pasti ada, Cikgu. Kalau ada, cuba kita minta mana-mana murid dalam Google Meet cuba menjawab. Silakan siapa yang nak mencuba. Izinkan saya mencuba, Cikgu. Silakan, Syahif. Pada pendapat saya, kekurangan rumah moden ialah risiko bahan haba dalam rumah. Umbur rumah yang pendek telah menyebabkan cahaya matahari terus ke dinding rumah. Dinding rumah akan menjadi seperti sepan cuci. Semua haba panas akan diserap dan disimpan rapi. Keadaan dinding batu rumah moden telah menyerap haba yang banyak pada waktu siang. Apabila malam, haba yang diserap dilepaskan kembali dan tidak mampu untuk memberikan tahap kesejukan yang diperlukan. Keadaan ini menyebabkan penghuninya memerlukan penghawa dingin dan penggunaan kipas sepanjang malam. Selain itu, harga bahan binaannya agak mahal. Untuk membina rumah berkonsepkan moden yang baik, sudah tentunya memerlukan bahan binaan yang berkualiti tinggi seperti batu bata, tiang seri, jubin dan sebagainya. Pada zaman moden ini, kos harga barang semakin meningkat, maka kos yang diperlukan untuk membina rumah moden semestinya memerlukan kos yang tinggi. Itu sahaja, Cikgu. Baiklah, terima kasih Syahif. Jadi masalah yang diutarakan adalah berkaitan dengan kos, berkaitan dengan bahan haba dan yang kedua adalah kos binaan. Betul ya Irfan, kita lihat rumah moden akan terasa bahannya pada waktu-waktu yang tertentu dan kos untuk membina rumah moden ini memerlukan kos yang sangat besar. Dan bagaimana kaedah atau cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ini? Jadi, siapa yang nak bantu untuk selesaikan masalah ini? Silakan. Cikgu, izinkan saya mencuba. Ya, Fakihah. Silakan, Fakihah. Pada pendapat saya, cara bagi mengatasi masalah kekurangan rumah moden ialah tingkap rumah perlulah dibuka dalam beberapa tempoh masa tertentu bagi mengeluarkan bahan haba yang terkumpul di dalam rumah. Selain itu, dedahan air dalam besin atau baldi juga boleh mengurangkan rasa panas dalam rumah. Ini merupakan salah satu cara untuk menjimatkan kos. Namun begitu, perlu difikirkan bahawa bahan binaan asal perlu dititik beratkan sebelum pembinaan dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Itu sahaja, Cikgu.
Baiklah, terima kasih Fakihah atas jawapan yang diberikan bagaimana cara untuk menghilangkan bahang tersebut. Dan bagi kos binaan, ada sesiapa yang nak cuba menjawab kos binaan? Bagaimana masalah tersebut dapat dielakkan? Silakan. Izinkan saya mencuba, cikgu. Ya, Kak Isara. Silakan Kak Isara. Pada pendapat saya, cara bagi mengatasi masalah kekurangan rumah moden ialah bancian tak ada harga bahan binaan perlu dilakukan sebelum proses pembelian dilaksanakan. Ada kalanya, terdapat premis yang menjual harga jubil, contohnya dengan lebih murah. Di samping itu juga, penggunaan yang lebih minima perlu diamalkan dalam membina rumah berbentuk moden. Contohnya, hiasan ukiran, batu boleh dikurangkan. Itu saja, cikgu. Baiklah, terima kasih Kak Isara. Nampaknya ketiga-tiga murid ini, Syahif, Kak Isara dan juga Fakihah memberikan respon peribadi yang sangat baik. Dan saya rasa saya nak berikan ketiga-tiga mereka, berapa, Irfan, cikgu? 5 bintang untuk ketiga-tiga. 5 bintang. Okey, ini senang nak masukkan. Satu kepada Syahif, satu kepada Kak Isara, satu lagi kepada Fakihah. Nampak di situ murid-murid dapat mengenal pasti ciri, masalah. Bagaimana masalah tersebut dapat diatasi bagi rumah moden ini, Irfan? Itulah dia perkongsian mengenai rumah moden yang mana kita tahu mengenai ciri, masalah dan juga penyelesaian terhadap masalah tersebut. Jadi itulah dia. Nak tanya sikit kepada murid-murid. Masih bersemangat? Cuba angkat thumbs up sikit. Okey, tersenyum, lebar dan bersemangat, itu yang kita terbaik. Jadi, kalau cikgu dah tak ada apa-apa untuk kita berhenti berehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Jadi teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Anda sedang menyaksikan slot menengah rendah Didik TV KPM bersama saya Irfan, dan tentunya kita bersama dengan Cikgu Akil. Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 2 di mana kita sedang belajar mengenai Rumahku Syurgaku. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa pula perbincangan kita sebenarnya? Baiklah, terima kasih Irfan. Bertemu lagi kita dalam rancangan Didik TV KPM dan topik kita pada hari ini iaitu Rumahku Syurgaku. Pada sesi pembelajaran sebelum ini, murid telah mengetahui bahawa kelebihan atau kekurangan yang ada pada rumah tradisional dan juga rumah moden. Jadi, topik kita seterusnya adalah berkaitan sama atau berbeza. Irfan, agak-agak Irfan tahu tak apa benda sama atau berbeza ni? Irfan rasa kita akan bandingkan rumah tradisional juga rumah moden, cikgu. Ya, betul Irfan. Jadi, saya mohon murid-murid dalam Google Meet dan di rumah bersedia dan berikan pendapat. Saya minta sebenarnya apa yang murid-murid dapat faham rumah tradisional ini sebenarnya rumah apa? Ada tak mana-mana murid yang nak bantu saya untuk terangkan sedikit apa sebenarnya rumah tradisional yang pernah mereka pelajari? Silakan. Yang mudah untuk kita faham. Silakan. Saya mencuba. Ya, silakan. Fakihah. Rumah tradisional di Malaysia bukan sahaja mempunyai keunikan tersendiri, malah melambangkan kehalusan seni setiap kumpulan etnik tersebut. Setiap rumah tradisional mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri walaupun bentuk rumah kampung tidak sama seperti reka bentuk rumah moden. Namun ciri-ciri keselesaan tetap dititik beratkan sejak dahulu lagi. Rumah tradisional Melayu mengambil kira faktor budaya, iklim setempat, teduhan, pengudaraan dan pencahayaan.
Itu saja. Baiklah, terima kasih Fakihah atas penjelasannya berkaitan dengan rumah tradisional Irfan. Dia sedia maklum bahawa rumah tradisional ini adalah rumah-rumah yang mempunyai pengaruh Kepulauan Melayu, terutamanya contoh seperti Aceh, Patani, Minangkabau. Ini adalah reka bentuk rumah tradisional dan kita berikan sedikit ganjaran lah Irfan. Berapa nak bagi ni, cikgu? Bintang kepada Fakihah Irfan. Boleh. Baiklah, seterusnya, bagaimana pula dengan rumah moden? Ada tak mana-mana murid yang nak terangkan sedikit apa itu rumah moden? Silakan. Izinkan saya mencuba, cikgu. Ya, saya nampak Kaisara. Silakan Kaisara. Pada pendapat saya, rumah moden ialah rumah seperti banglo, teres, pangsapuri dan kondominium. Rumah begini dibina dengan kepakaran serta teknologi moden. Rumah moden mempunyai reka bentuk yang baharu dan mengikut peredaran zaman. Kebanyakan rumah moden dibina dengan menggunakan bahan-bahan seperti atap genting, batu, kaca, jubin dan kayu. Itu saja, cikgu. Baiklah, terima kasih Kaisara. Jelas ya Irfan, murid-murid di rumah pun mungkin jelas, iaitu rumah moden adalah rumah yang telah dipengaruhi oleh seni bina moden, iaitu barat, yang mana memerlukan bahan binaan yang lebih memerlukan kosnya yang tersendiri seperti jubin, bahan simen ataupun konkrit Irfan. Betul. Jadi baiklah, seterusnya kita terus berbalik kepada topik kita, iaitu sama atau berbeza. Tadi juga cikgu, ganjaran untuk Kaisara ada tak tadi? Ganjaran. Terima kasih ingatkan saya. Kena bagi juga ni cikgu. Kaisara saya nak bagi 4 bintang 4 bintang. Terlupa pula Kaisara ya. Tahniah. Baiklah, kita teruskan dengan perbezaan antara rumah tradisional dan rumah moden Irfan. Boleh. Jadi sebelum saya terangkan, saya nak bertanya kepada murid-murid dalam Google Meet. Mungkin mereka dah tahu. Ada tak yang nak bantu saya? Silakan. Apa antara perbezaan? Terangkan perbezaan antara rumah tradisional dan juga rumah moden. Cikgu, izinkan saya mencuba. Ya, Syahif. Silakan Syahif. Pada pendapat saya, perbezaan antara rumah tradisional dan rumah moden dapat dilihat dari aspek ketahanan. Rumah tradisional kurang tahan, manakala rumah moden kuat dan kukuh. Selain itu, dari aspek pengaliran udara, rumah tradisional pengaliran udaranya secara semula jadi, manakala rumah moden pengaliran udaranya secara memerlukan penggunaan penghawa udara atau kipas siling. Okey, terima kasih Syahif. Okey, terima kasih Syahif. Jawapan yang berikan iaitu perbezaan antara ketahanan dan juga pengudaraan, aliran udara. Dan cobaan ini agak bagus untuk Syahif. Kita berikan 4 bintang juga Irfan. Boleh. Dan mungkin ada tambahan daripada murid lain. Ada siapa yang nak cuba? Mungkin saya nak minta Amir. Boleh Amir bantu saya untuk terangkan sedikit perbezaan antara rumah tradisional dan rumah moden. Kita tambah lagi, silakan. Ya, silakan Amir. Antara perbezaan rumah tradisional dan rumah moden ialah dari aspek susun atau. Rumah tradisional disusun selang-seli antara satu rumah dengan rumah yang lain. Manakala rumah moden pula berdekatan atau bertingkat-tingkat. Seterusnya, dari aspek ketahanan. Aspek ketahanan dari aspek struktur rumah. Struktur rumahnya mudah ialah rumah tradisional dan rumah moden ialah kompleks. Okey, terima kasih Amir Azim. Jawapan yang diberikan juga jawapan yang baik dan kita akan lihat jawapan sebenarnya apa. Tapi pada kali ini saya berikan juga 4 bintang. 4 bintang, boleh, tak ada masalah. Baiklah, jom kita lihat sebenarnya apa perbezaan utama antara rumah tradisional dan rumah moden yang dapat kita lihat, iaitu tepat sekali ada murid yang memberikan jawapan struktur rumah. Rumah tradisional mudah binaannya berbanding rumah moden kompleks, memerlukan banyak bahan binaan sampingan yang terkini. Seterusnya reka bentuk. Rumah tradisional menekankan reka bentuk ukiran kayu tradisional, manakala rumah moden berbentuk Inggeris. Seterusnya susun atur, ya betul. Rumah tradisional berselang-seli. Dia ada tanah Irfan. Tanah antara satu rumah dengan satu rumah yang lain. Manakala rumah moden lebih kepada rumah teres, teres bertingkat. Itulah perbezaan utamanya. Seterusnya pengaliran udara. Dapat kita lihat rumah tradisional
secara semula jadi. Kita duduk pun pada waktu malam ke, petang ke, siang ke, kita akan dapat angin kerana rumah tu berlubang-lubang sedikit. Tetapi dalam rumah moden, rumah batu, sudah tentunya penghuninya akan memerlukan penghawa dingin ya, ataupun kipas siling dan kipas dinding. Seterusnya bahan binaan, iaitu bahan binaan rumah tradisional memerlukan bahan-bahan tradisional, manakala rumah moden memerlukan simen atau bahan konkrit. Dan akhir sekali, sudah tentunya rumah tradisional ini kurang tahan berbanding rumah moden kerana rumah tradisional menggunakan kayu dan rumah moden menggunakan bahan konkrit. Itu perbezaan yang dapat kita lihat. Jadi Irfan, agak-agak saya nak tanya mana-mana murid yang dapat membuat rumusan apa sebenarnya yang mereka telah pelajari berdasarkan rumah tradisional dan rumah moden ini, Irfan. Silakan, siapa yang nak beri saya rumusan tersebut? Silakan kongsikan kepada kami rumusan. Dan kita akan beri bintang siapa yang berani. Baik. Siapa yang berani tu? Okey. Kita ada Fakihah. Silakan Fakihah. Yang berani. Silakan. Pembelajaran pada hari ini telah menambahkan pengetahuan saya mengenai ciri-ciri yang terdapat pada binaan rumah tradisional dan rumah moden. Setiap jenis rumah sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Maka terpulang kepada kita semua untuk memilih sama ada rumah tradisional dan rumah moden. Terpulang kepada kita semua untuk memilih sama ada membina rumah tradisional ataupun rumah moden. Baik, pilihan di tangan kita sendiri, cikgu. Ya, betul. Dengan itu, pilihan saya 5 bintang untuk Fakihah. 5 bintang untuk Fakihah yang berani dan berikan rumusan yang sangat baik. Jadi, Irfan, kita ada sedikit oleh-oleh untuk murid-murid di rumah dan juga dalam Google Meet. Ya, buah tangan ni sangat besar, iaitu dia kena buat projek sedikit. Murid-murid diminta untuk menghasilkan, berdasarkan gambar yang telah diberikan ini, hasilkan penulisan rencana, Irfan, berkaitan dengan rumah tradisional yang diberikan dalam gambar dan mengenai ciri-ciri serta kelebihannya. Jadi murid-murid boleh hantar tugasan kepada guru-guru di sekolah dengan dalam tempoh masa yang diberikan. Tak kisah mengikut masa murid-murid sendiri. Jika ada kelapangan, siapkan tugasan yang diberikan. Dan sumber-sumber kita pada hari ini, Irfan, murid-murid boleh dapatkan sumber di portal Delima, Irfan. Baik, cikgu. Itulah dia buah tangan yang diberikan oleh Cikgu Akil sendiri. Dan sekarang ni Pak tanya pula, bagaimana rumusan dari cikgu sendiri? Baiklah Irfan, rumusan yang dapat cikgu rumuskan pada hari ini, Irfan, sebenarnya murid-murid telah didedahkan kepada ciri-ciri rumah tradisional dan juga ciri-ciri rumah moden. Murid-murid jelas mengetahui bahawa ciri-ciri rumah tradisional sebenarnya telah mengalami proses kontemporari. Disebabkan itu adanya rumah moden yang dipengaruhi oleh pengaruh barat itu sendiri. Namun kedua-dua rumah ini, Irfan, ada kelebihan dan ada kelemahannya masing-masing. Kita tidak boleh kata rumah tradisional tak bagus, rumah moden tak bagus. Tidak, Irfan. Jadi terpulang kepada kita sendiri sama ada kita hendak memiliki rumah tradisional ataupun rumah moden, Irfan. Betul, cikgu. Tiada ciptaan manusia yang sempurna. Betul. Cikgu nak tanya jugalah. Kalau kita lihat tadi, jawapan telah diberikan oleh murid-murid cikgu. Bagaimana prestasi keseluruhan mereka untuk hari ini? Okey, jika kita nak lihat prestasi mereka, Irfan, kita boleh lihat balang-balang kaca balang-balang di sini tu, Irfan. Okey, daripada kosong dah berisi guli dan bola pimpong. Betul tak, Irfan? Betul, cikgu. Dan nampak sekata kesemuanya dan seimbang antara mereka. Jadi prestasi mereka ini sangat membanggakan untuk saya dan saya berikan keempat-empat mereka ini 10 bintang, Irfan. 10 bintang. Jadi kita berikan setiap mereka bola pimpong tu sebiji lagi, Irfan, masuk dalam tu. 1, 2, 3, 4, 10 bintang buat semua murid. Boleh kata bukan untuk diri sendiri. Ya, betul. Tahniah kerana sangat cemerlang hari ini, bak kata cikgu. Okey, cikgu. Nampaknya itulah pengakhiran topik kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu. Dan bersama kita Cikgu Nabila sebagai jurubahasa isyarat. Dan sebelum kita berpisah, cikgu. Cikgu Akil ni pasti ada sesuatu yang akan ditinggalkan. Hari ini katanya nak berpantun, cikgu. Saya kongsikan pantun ini dan saya harap Irfan sendiri dapat berpantun dengan saya. Saya kena berpantun juga. Irfan. Okey, ini adalah pantun berkait. Jika kata pantun berkait, mesti ada kaitan antara baris-baris pantun tersebut. Okey, dengarkan Irfan. Ya, cikgu. Mari kemari kita bertekad dalam mencari fikiran celaru. Gah berdiri empayar Melaka ke Indragiri, Rokan, Kampar dan Aru. Silakan Irfan untuk menjawab. Saya sambung. Ya. Dalam mencari fikiran celaru, akal dialah dapat ditaka ke Indragiri, Rokan, Kampar dan Aru.
perkasa membelah, selat Melaka. Saya sambung Irfan. Silakan. Ya, dengarkan. Akal dialah dapat diteka, minda perkasa, tangkas berduga. Perkasa membelah, selat Melaka, melebar kuasa ke Riau dan Lingga. Saya sambung lagi, Syekh. Ya, Irfan. Minda perkasa, tangkas berduga, memilih rotan di bulan surat. Melebar kuasa ke Riau dan Lingga, hebat sultan perintah negara. Baiklah, itu dia pantun berkaitnya Irfan yang ditulis khas oleh Azimin, Tuan Azimin. Baik, Cik. Terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Baik semua. Assalamualaikum.